ke tepi habis, sampai habis. Scroll ke tepi, sini tolak ke tepi. Swipe ke tepi ya, swipe ke tepi. Oh, dah hilang tu weh. Ni. Dapat dah? Okey. Ni. Okey. Allah Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mula dah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Para penonton yang terhormat sekalian, malam ini adalah malam yang ke-12 tuan-tuan. Malam ini adalah malam yang ke-12, 12 hari bulan Ramadan, dan malam ini insya-Allah seperti biasa, alhamdulillah belum ada lagi kita yang tertinggal walau satu malam pun kita mengadakan program ini insya-Allah. Tadi daripada pukul 5 sampai pukul 6 suku tadi tuan-tuan, kita bersama dengan Ustaz Dr. Azhar Yaakob dan isteri yang berbahagia, Datuk Dr. Nur Hafizah. Nur Hafizah petang tadi Ustaz. So malam ni kita berjumpa pula dengan masya-Allah teman-teman saya. Ustaz Halim ni Ustaz, saya dah kenal dah berpuluh tahun dah Ustaz Halim ni. Daripada Datuk di Sungai Burung Tanjung Karang tu. Betul. Ya Allah, lama tu. Sampai burung pun tak main-main dah kata. Punya lama dah kenal. Okey, dengan Ustaz Jafri, alhamdulillah dia telah bantu saya masa ada IMR. Dulu kita ada IMR TV namanya. Dan salah seorang daripada personality yang kita dapat interview ialah Ustaz Jafri. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, maknanya saya seronok. Bila Ustaz Halim, bila kita sebut aja dia tengok diary, okey terus. Kadang-kadang dia kata orang dia tidak teragak-agak, tak teragak-agak tuan-tuan. Terus aja. Itu yang kita seronok tu. Gitu jugalah Ustaz Jafri. Dan Ustaz Jafri kita bertemu lagi pada tak salah saya 19 hari bulan begitulah, atau 20 hari bulan. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, malam ni kita nak bincangkan tajuk. Tajuk ni ada pada semua orang. Ada pada saya, ada pada tuan-tuan, saya tak tahulah. Pada ustaz-ustaz dua orang ni saya tak tahulah ada tak ada tajuk ni tuan-tuan dan puan. Tapi pada tuan-tuan, pada saya terutamanya, tajuk ini memanglah daripada saya kecil agaknya sampai dah tua bangka sekarang ni, benda-benda itu masih ada dalam kepala saya, dalam hati saya, dalam tangan saya, dalam kaki saya dan seluruh tubuh badan saya. Kadang-kadang kalau saya tak jaga-jaga tuan-tuan, dia meliputi seluruh tubuh saya. Apa dia tuan-tuan dan puan? Ialah tentang ego ni, egoism. Allah, banyaklah tuan-tuan bahasa-bahasa dalam apa nanti kita tengok. Perbezaan antara ujub, antara takabur, riak, gila puji, rasa hebat diri, sombong. Tapi yang kita nak cerita ni ialah tentang ego. Mungkin ego ini menggambarkan sifat-sifat mazmumah yang saya sebutkan 3-4 sifat yang tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang akan membicarakan tajuk pada malam ni sampai sekitar Ustaz, kita akan bersidang ni kita dalam 1 jam 10 minit gitulah Ustaz. Kita akan habiskan dalam insya-Allah. Jadi di sana tuan-tuan dan puan, di depan tu teman saya, sahabat saya, Al-Fadhil Ustaz Halim Din, yang dah lama tuan-tuan, dia pusing keliling tuan-tuan. Sekarang dia terperangkap di Ipoh. Orang dah boleh sekarang naik kereta, 4 orang boleh naik kereta tuan-tuan. Tapi dia pasal dah terperangkap lama, kaki dah terikat tuan-tuan. 4 orang, 5 orang, satu bas pun dia tak bergerak dah daripada Ipoh ni. Okey. Jadi alhamdulillah dia banyak bantu. Baru-baru ni saya tengok dia Ustaz di Kota Raja. Kota Raja Ipoh. Saya tengok dia dekat situlah. Saya nampak dalam apa, dan Ustaz Jafri pun selalu bagikan khidmat bakti, meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh almarhum Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz, dengan dibantu oleh teman kita di sana, insya-Allah teman-teman. Dan seorang lagi tuan-tuan dan puan ialah Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, atau dipanggil Al-Mahmudi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah untuk membincangkan tajuk ini pada malam ini. Ustaz Jafri personality TV tuan-tuan. Hari-hari di TV3 tu ada kapsul dia. Jadi hari-hari saya tengok makin hari makin handsome. Saya pun dia fikir kita makin lama makin hari makin hodoh. Dia makin hari makin handsome. Ustaz Halim, apa agak-agak rahsia Ustaz Jafri ni? Agak-agak Ustaz. Saya belajar dengan Ustaz Halim. Ulat dah. Dia pusing-pusing situ juga.
Jadi Masya-Allah. Ustaz ya, Ustaz Ya. Halim untuk memulakan Ya. perbincangan kita ni, mungkin tiap-tiap orang dalam 2 minit permulaan mukadimah. Daripada situlah nanti kita akan bergerak membincangkan tajuk ini. Saya mulakan dengan Ustaz Halim lah. Agak saya dari segi umur Ustaz Halim lebih senior sikit daripada Ustaz Jafri agaknya kan ya. Jadi saya nak mempersilakan Ustaz Halim untuk memulakan dalam masa 2-3 minit begitu mukadimahnya. Kalau kita membincangkan tentang melunakkan ego atau melembutkan ego atau macam mana caranya kita nak menurunkan ego, agaknya mukadimah yang paling sesuai yang macam manalah mukadimahnya agaknya. Sila Ustaz Halim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz yang berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali, seorang yang begitu lama berkecimpung di dalam medium dakwah ni sejak daripada Datuk sebagai motivator sampailah umur Datuk yang saya maklumkan 72 tahun itu Ya, betul. Maknanya tua sikit Datuk daripada saya lah. Tua tak tua. Saya 46 tahun, Datuk 72 tahun. Tak, maksud dia Datuk, wajah Datuk, keserian Datuk, yang tu maksud dia tak jauh beza dengan saya tu. Tu. Masya Allah. Itulah kelebihan itu orang yang sentiasa orang kata apa dia bercakap kaitan perkara yang nasihat, kemudian motivasi dan sebagainya. Inilah orang kata apa legasi daripada Nabi SAW. Maknanya keberkatan tu alhamdulillah. Dan sahabat ahli panel Ustaz Jafri Mahmudi daripada Kedah Apa khabar Ustaz sihat Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nampak Ustaz Alim Din tadi, saya dah Allah masya-Allah. Takjub saya ni dengan Ustaz Alim. Allah. Dua-dua hari ni idola saya ni, Ustaz Alim Din, Datuk Dr. Hasan masya-Allah. Allah. Ustaz muda lagi pasal 40 lebih Ya, 40. Saya 44 tahun ni Ustaz. 44. Itu lah tu, Ustaz Alim lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun, 46. Baik, alhamdulillah pada malam ni seperti mana yang disebutkan oleh Datuk tadi, Dr. Salim menyatakan bahawa kita ni perlu menundukkan ego. Baik, sejarah kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik, tak kala Allah menyatakan kepada menceritakan bagaimana Allah menyebut bahawa sesungguhnya aku perintahkan kepada iblis yang dijadikan daripada mimmarji minnar, daripada lidah api yang menjulang. Allah perintahkan iblis supaya sujud kepada Adam yang dijadikan daripada turab ataupun daripada tanah. Lalu ketika itu reaksi iblis yang menyatakan bahawa tidak sekali-kali aku nak tunduk ataupun nak sujud, dalam maksud kata sujud itu penghormatan kepada insan yang bernama Adam AS. Maka bila mana iblis enggan, Allah menyebut abah. Mereka ataupun iblis tadi enggan, wastakbar, dan mereka itu dalam keadaan sifat takabur. Inilah kalau kita nak mengambil asalnya, kalau disebut dengan bahasa moden tadi ego, dengan egoismenya, egoistiknya, itu dalam bahasa moden. Tetapi dalam Al-Quran lebih lagi dah 1400 tahun disebut oleh Allah, tuan-tuan sekalian, yang dinyatakan tadi bila mana aba wastakbar, melambangkan manusia ni selalu kontradiksi ataupun menentang, berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut, bila dikatakan ego itu adalah suatu sifat fitrah manusia, bila dilahirkan maka memang ada sifat ego. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, orang lelaki lah dia rasa sebagai satu superhero. Bila dia ada ego ni, ialah maknanya semua orang, Datuk pun kata, Datuk pun ada juga, saya dan juga Ustaz Jafri, rasanya semua dia yang katakan sifat ego ni tak terkecuali. Cuma bagaimana kita mengawal, bagaimana kita nak menundukkan tadi, nak melunakkan supaya
ego itu dapat dilemahkan. Ini yang kita nak kena cari jalan. Ya. Apa dia punya kaedah ataupun apa dia doktrin yang kita boleh share pada malam ni, insya-Allah, ya, dengan panjang lebar lebih kurang 1 jam 10 minit yang Datuk sebutkan tadi. Ya. Secara mukadimah ni saya nak menyatakan bahawa sifat ego itu adalah fitrah, ya, dan sesungguhnya ego itu di dalam sifat-sifat mazmumah ataupun sayyi'ah, sifat yang kita tahu, sifat yang dikeji, sifat yang tidak baik yang ada dalam lubuk hati kita. Kerana itulah bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa di dalam Al-Quran banyak tentang manusia ni perlunya mereka tunduk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan mereka itu perlu mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu kenyataan iblis menyatakan bahawa aku daripada lidah api diciptakan. Mu wahai Adam, mu jadi daripada tanah, maka aku lebih mulia daripada mu. Tidak. Manusia ni semuanya sama sahaja. Ya, tidak ada bezanya, melainkan yang bezanya adalah ketaatan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah. Dengan sebab itulah secara general umumnya kita nampak, tuan-tuan puan sekalian, ya, orang yang nak menundukkan keegoan yang ada pada diri yang disebut sebagai fitrah itu, jalan lain tidak ada, melainkan jalan yang kita nak menuju itu adalah jalan ketakwaan. Yang disebut sebagai takwa itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesungguhnya takwa yang pertamanya adalah al-khawf minal jalil. Kita sentiasa takut dengan kekuasaan Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau dah kita takut dengan kuasa Allah, maknanya ya, kita tidak akan ada rasa sifat ego. Kalau ada pun kita kata segera cepat dia dilemahkan, ya, dia diusir daripada lubuk jiwa, lubuk daripada hati kita. Insya-Allah, mudah-mudahan hati kita bersih dengan banyak zikrullah. Itu peringkat awal tu, insya-Allah mukadimahnya. Wallahu Terima kasih Ustaz, terima kasih. Masya-Allah. Inilah tuan-tuan dan puan para penonton, ya. Kalau tuan-tuan penonton ada respon, ada nak tanya sebagainya, ada komen-komen dan sebagainya, sila. Saya akan sebutkan nanti yang mana saya fikir patut disebutkan di khalayak macam ini, tuan-tuan, kita akan sebutkan dan dua orang di panel kita akan mengulasnya, insya-Allah. Tuan-tuan, tadi yang dikatakan tentang sifat-sifat egoistik ni, ego ni ialah ada kaitannya dengan iblis, ada syaitan. Dia orang dijadikan daripada tempat yang hebat, daripada benda yang hebat, daripada sumber yang hebat. Ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jadikan daripada cahaya, daripada api, engkau daripada tanah. Apalah engkau ni tuan, apalah Ustaz Alim ni, apalah Jafri ni. Itu tinggal ibu dia. Dan kita, tuan-tuan dan puan, oleh kerana kita tak sekat benda tu, lubang-lubangnya kita tak sekat, nanti akan semua macam mana nak menyekat lubang-lubang itu, akhirnya dia merayap kepada kita, masuk dalam tubuh kita, akhirnya kita pun mencemarkan sebagai daripada behavior atau laku perbuatan iblis itulah, tuan-tuan puan. Sila Ustaz Jafri dalam masa 2-3 minit untuk memukadimahkan, kita sambung mukadimah tu, nanti saya akan satukan, daripada situ nanti kita bertolak untuk membincangkan perkara ini, insya-Allah. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Hassan Ali, Kekanda Ustaz Halim Din, insya-Allah hari ini Salih Al-Syah Muhammad rasa sangat kerdil sebab Salih Al-Syah Muhammad ni saya duk tengok apa ni Dato' Hassan Ali ni semenjak waktu saya kecil-kecil. Kita dah biasa dengan forum perdana dulu kan, berhimpun depan TV dengan mak ayah semua kan. Subhanallah. Dan hari tu waktu kita mula set up HKTV hari tu kan, betul. Masya-Allah, kita sempat berprogram bersama semua, saya Ustaz Hassan Muhammad. Bila Dato' Hassan dapat kontak kata nak buat program ni, Allah, saya adjust jadual saya macam mana nak bagi jadi juga. Allah, tengok tu Ustaz, dia adjust jadual tu. Macam ayahanda kita lah kan. Mahir Ustaz. Allah, alhamdulillah. Dia respected kan, satu penghormatan sebenarnya bila dijemput untuk dalam program bersama dengan Dr. Hassan Ali. Pula tu bila buka-buka tengok nampak Ustaz Alim Din, saya terkejut kat tadi ni. Subhanallah, saya ni silap channel ke apa. Allah. Alhamdulillah, sangat betul malam ni, insya-Allah. Dan sebenarnya mengikut kepada tafsir Salih Al-Syah Muhammad Kamus Dewan, ego ni adalah persepsi seseorang tentang harga diri dia, dan yang seterusnya mempengaruhi keyakinan diri dia. Lagi tinggi orang tu dia meletakkan harga diri dia lagi tinggi,
maka lebih tinggi ego dia. Jadi Salih Alaihi Muhammad, kalau kita letak diri kita dalam satu posisi, level kita tu levelnya, maka lagi tinggi ego dia. Lagi dia letak lagi tinggi ego dia. Walhal persepsi diri dia itu adalah bukan atas pandangan manusia. Persepsi diri ini adalah daripada diri dia sendiri. Di mana dia letak? Kalaupun kedudukan dia tinggi, dia duduk di mata masyarakat dia seorang pemimpin sebagai contoh. Di mata masyarakat dia ni seorang ulama, di mata masyarakat ni seorang yang hebat. Tetapi kalau dia meletakkan persepsi dirinya di tahap yang rendah, maka dia tidak akan ada ego tu. Allah. Jadi subhanallah, sebab di mana kita meletak diri kita? Dan betul macam mana disebutkan Ustaz Halim Din tadi, subhanallah, dia berpunca daripada masalah hati. Dia apa pun masalah dia berpunca dari masalah hati. Hati kita yang meletakkan persepsi, hati kita yang meletakkan kedudukan diri kita. Walhal sebenarnya kita tidak ada apa-apa pun di sisi manusia. Sebab tu bagaimana kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meletakkan mengangkat dirinya, merendahkan dirinya di sisi manusia sehingga dia dipandang rendah di sisi manusia, dipandang kecil di sisi manusia, maka Allah akan mengangkat dirinya di sisi manusia. Tak payah risau, kita perendah diri kita, Allah akan angkat diri kita. Macam mana lagi bersungguh untuk kita letak rendah diri kita, Allah akan angkat diri kita. Tetapi barang siapa yang mengangkat dirinya lebih hebat, besar di mata manusia sehingga dia dipandang besar, dipandang mulia, maka Allah akan merendahkannya, kedudukannya lebih rendah daripada anjing dan babi. Demikian disebutkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Maka subhanallah, balik kepada perbincangan kita tadi, Salih Alaihi Muhammad, ego ini dia tergantung dengan persepsi yang kita letak pada diri kita sendiri. Lagi tinggi kita letak persepsi kita, maka lagi tinggilah ego kita. Balik, walau bagaimana keadaan tingginya kita di mata masyarakat, seandainya kita meletakkan persepsi diri kita ni, Salih Alaihi Muhammad, itu di tahap yang rendah, maka subhanallah kita akan kurang perasaan ego itu. Dan jangan risau pada pandangan manusia, sebab Allah akan mengangkat kemuliaan kita di sisi manusia. Tak perlu risau pada pandangan manusia, sebab yang akan meletakkan kemuliaan seseorang itu di mata manusia itu bukan kerja manusia, tapi kerja Allah. Tugas kita ialah merendahkan diri kita. Biiznillah, insya-Allah Allah yang akan mengangkat diri kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ustaz, para penonton yang hormat sekalian, tuan-tuan tengok ya, cantiknya tuan-tuan ya, permulaan mukadimah ini bila tadi Ustaz Halim Din menyebutkan bahawa sifat itu ada pada semua seorang, dia fitrah, sifat semula jadi yang ada kepada kita, dan ditambah pula definisi yang diberikan oleh Ustaz Jafri tadi bahawa dia merupakan satu persepsi diri kita. Dan persepsi itu biasanya tuan-tuan dan puan ialah ilusi. Dia ilusi. Dia bukan sesuatu yang betul. Dia merasa-rasa dia besar. Dia merasa-rasa dia hebat. Dia merasa. Tapi sebenarnya dia tidak sehebat mana pun. Tapi saya suka yang terakhir itu disebutkan. Apa dia? Kalau kita rendahkan diri, Allah akan tinggikan kita. Kalau kita tinggikan diri, Allah rendahkan kita. Allah cantiklah. Cantik. Apa ni Ustaz Halim? Ustaz Halim, mari kita kita congkil sikit ni. Kalau kita rendahkan diri, Allah akan meninggikan kita. Kalau kita meninggikan diri, Allah akan rendahkan kita. Macam mana? Kalau dapat dielaborasi sikit, dilebarkan sikit macam mana supaya sampai kepada peringkat penonton-penonton yang menyaksikan, ribuan yang menyaksikan pada malam merasa bahawa diri mereka sama ada mereka merendahkan diri atau mereka meninggikan diri. Dan macam mana pula persepsi Allah ataupun pandangan Allah kepada kita. Sila. Terima kasih bahagia Datuk Salih dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar. Ya, saya amat setuju bagaimana disebut oleh Ustaz Jafri tadi, bagaimana bila kita rendah diri maka Allah akan meninggikan kita, dan kalau sekiranya kita meninggi diri maka Allah akan merendahkan kita. Tuan-puan dan sekalian, kita lihat bila kita solat dalam rukun fi'li yang paling tinggi, yang kemuncak solat itu bila mana kita sujud. Bila kita sujud itu, perbuatan sujud itu paling kita kata keadaan fizikal, struktur tubuh badan daripada kepala yang di atas, maka kita akan turun. Kalau rukuk itu kira kita kata half, separuh. Tapi bila sujud, kita kata keseluruhan. Daripada atas kepala kita tunduk menjadi seorang hamba yang disebut sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu cantik susunan Allah yang Allah nak beri kepada manusia ini sebagai pengajaran. Bila kamu solat, maka perbuatan rukun fi'li yang disebutkan tadi sujud merupakan suatu lambang pengabdian diri kepada Allah yang mutlak dan hakiki. Tidak ada lagi kita rasa nak tinggi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dalam doa ataupun zikir tasbih kita, waktu sujud kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Dan pujian bagi Allah, dan Tuhan yang disebutkan tadi a'la, yang tinggi. Kita meletakkan Allah itu lebih tinggi daripada makhluk, dan Allah itu segala-galanya. Sebab itulah tadi Datuk dan juga tuan-puan sekalian, bermakna bila kita merendah diri, lagi kita rendah diri, betul lah. Orang yang bertakwa itu disebut adanya yang pertama kata ulama, iaitu tawaduk. Lawan dengan ego ini tawaduk. Tawaduk dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya merendah diri. So, bila mana kita solat tadi, kita ada rasa jiwa roh solat itu, maka kita akan zahirkan dengan akhlak orang yang tawaduk, yang merendah diri. Tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin. Riwayat daripada Anas bin Malik. Ya, sahabat Nabi telah diajar oleh Nabi, telah dididik oleh Rasulullah SAW. Tak kala sahabat ni melintasi sekumpulan kanak-kanak ghulam, ketika itu diriwayatkan dalam hadis bagaimana sahabat Nabi, mereka dengan mudah mereka mengeluarkan ataupun menyatakan daripada lidah dengan kalam yang cukup mulia. Kalamnya itu tidak lain tidak bukan sebagaimana diajar oleh Rasulullah, ya ayyuhan nas abshus salam, wahai manusia, sebarkan salam. Maka sahabat Nabi telah terdidik dengan akhlak Rasulullah. Bila mana tadi sahabat Nabi ni, kita tahu dah dewasa. Bila melintasi kumpulan kanak-kanak ghulam tadi, maka bayangkan orang yang dewasa lebih tua, tinggi ataupun lebih banyak umurnya daripada kanak-kanak, tidak segan silu nak memberi salam kepada kanak-kanak yang jauh mereka di bawah umur. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat tadi meniru gaya akhlak Rasulullah. Bagaimana mereka melihat bahawa akhlak Nabi cukup mulia. Nabi memulakan beri salam daripada atas, beri salam ataupun kita kata daripada kenderaan, beri salam kepada orang yang berlari. Yang berlari beri salam kepada orang yang berjalan. Yang berjalan beri salam kepada orang yang duduk. Dan yang duduk beri salam kepada orang yang baring. Begitulah struktur kedudukan. Kalau kita nak mengambil akhlak yang dizahirkan oleh Nabi SAW, lalu menjadi satu sunnah mustahab daripada kalangan sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Kalaulah kita agak-agak tu tuan-tuan dan sekalian, bagaimana kita dah tentu kita kata, aku lebih makan garam lagi daripada kamu. Maknanya kamu jangan ajar aku. Aku tahu lagi pada kamu. Contoh gitulah tuan-tuan puan sekalian. Makna ego kita tu biasanya begitulah. Maka kalau kita melihat akhlak Rasulullah, begitulah Nabi mengajar, mendidik para sahabat supaya jangan bangga diri, jangan rasa hebat pada diri, jangan rasa takabur sekalipun kamu orang yang lebih dewasa, sedangkan yang kamu beri salam itu adalah pada anak-anak yang jauh bawah umur daripada kamu. Begitulah yang Nabi nak tunjukkan akhlak yang mulia. Kan itu juga kalau kita lihat almarhum Tok Guru Ni Aziz yang diceritakan oleh sahabat. Saya rasa dah viral Datuk dan tuan-tuan sekalian, Ustaz, semua kita dah dengar cerita pukul 4 pagi, ya, bagaimana satu orang sahabat yang musafir dan singgah di Pulau Melaka, ya, di Kelantan. Ketika itu 4 pagi, pergilah tak jauh daripada rumah Tok Guru Ni Aziz, ya, pondok tahfiznya. Maka di situ 4 pagi dia masuk dan dia terdengar, ya, bunyi orang sedang mencuci tandas. Bukan 4 pagi tuan-tuan, siapa pula, ya, jin ke wallahu alam. 4 pagi ni bunyi macam bukan orang ni kita kata. Bila mana dia selidik dan dia tengok, rupa-rupanya tak lain tak bukan tubuh badan jasad manusia yang sedang mencuci, membersihkan toilet tandas itu adalah seorang yang bergelar Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim. Seorang yang bergelar ulama, seorang yang bergelar Masya Allah Murabbi Ummah. Ini yang disebut. Maknanya dia terkejut melihat bagaimana tubuh badan jasad manusia
yang disebut sebagai menteri besar. Pukul 4 pagi tuan-tuan. Kita kata kalau aku taubat aku tak buat macam tu. Bangun subuh pun lewat. 4 pagi cuci tandas. Kenapa? Bila ditanya inilah ya, cara di antara kita nak buang segala ego, segala sifat yang mungkin yang disebutkan tadi, dia fitrah, maka kitalah yang kena effort, kena ikhtiar, kena usaha untuk cuci daripada kekotoran tadi, tazkiyatun nafs. Maka itu yang dilakukan oleh marhum Tok Guru Ni Aziz, persis sebagaimana yang saya ceritakan sikit sebanyak tadi hadis Bukhari. Maka kita ambillah ini pengajaran ya tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sifat yang ada tadi yang disebut ego akan dibersihkan daripada lubuk hati kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ya, masih kita bukakan pada tuan-tuan dan puan ya yang ada nak respon dan ada banyak di sini. Kalau kita tengok macam mana berjurai-jurai tengoknya, berjurai-jurai ni. Semuanya peminat-peminat kalau Ustaz Alim, peminat-peminat kalau Ustaz Jafri ni, nampak ni berjurai-jurai. Ustaz Jafri tu, Ustaz Jafri ramai. Tuan-tuan apa yang saya nak sebutkan insya-Allah. Memang pasal dia muda, handsome, muda handsome. Itu muda dan handsome tu. Itu betul. Hak itu dia jadi ego tu. Nak post nasi mandi kambing ke? Itu dia. Oh, Ustaz mana buat nasi mandi kambing ke? Tak ada. Ada suka mengusir Ustaz Alim ni. Okey. Ustaz, tadi yang disebutkan Ustaz Alim, masya-Allah, tentang ego ni, macam mana boleh jadi timbul ego. Saya tadi sebelum datang kat sini pun kita baca sikitlah. Mana nak bertemu orang macam Ustaz Alim ni. Jadi saya kena baca juga ni, nak jadi moderator ni. Nak soal lagu mana ni, tepi lagu mana, nak ambil side mana, angle mana ni. Bukan mudah. Dulu masa saya perdana dulu, sebelah Ustaz Harundin. Sebelah tu mantan yang almarhum Mufti Selangor, Datuk Ishak Barum. Sebelah lagi Ismail Kamus. Allah, kita nak buh soalan, nak ulas, ya Allah. Tapi alhamdulillah lah. Betul. Ini pun orang depan saya ni. Masya Allah, hebat Ustaz, hebat. Okey Ustaz, dari sikit bacaan saya tadi, ada 7 perkara, ada 7 perkara yang menyebabkan seorang itu boleh menjadi ego. Saya ambil 4 daripadanya, kemudian yang 3 kita kemudiankan sikit. Pertama ialah nasab keturunan, kan? Keturunan maklumlah, keturunan bangsawan, keturunan orang budiman, keturunan orang atas, begitu. Itu satu. Nombor 2 Ustaz, dia kata kuasa. Kuasa ni, power bring in, kadang-kadang kalau kita tak jaga betul tu, wah paling hebatlah aku ni, aku ada kuasa sekarang, tangan aku kuasa, aku boleh tentukan hala tuju, sama ada syarikat aku, sama ada negeri aku. Itu kuasa. Kemudian tu Ustaz disebutnya satu lagi, kekayaan. Kekayaan pun biasanya menjadikan manusia. Bayangkan Allah tuan-tuan, bayangkan Fir'aun, bayangkan Namrud, bayangkan Haman, bayangkan semuanya itu, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan yang akhirnya, yang keempat, banyak pengikut. Ini satu hal ni. Banyak pengikut. Macam Ustaz Alim. Follower ramai. Dia kata kat kita tapi saya dah check Ustaz berapa follower dia Ustaz. Tak mau nak bagi tahu macam Ustaz. Kita berdua campur pun tak boleh lawan lagi dia punya. Ustaz, jadi Ustaz macam mana caranya kita ni kadang-kadang kita lahir memang anak bangsawan. Kita lahir memang kita ni keturunan nasab kita hebat. Kita lahir kadang-kadang daripada orang yang pak mak kita memang berkuasa. Dia menteri ke, dia apa ke, dia general manager ke, macam-macam. Kita lahir saja memang ada kekayaan. Memang daripada tok nek moyang-moyang kita semua kaya. Dan kemudian tuan-tuan dia banyak pula pengikut, banyak pengikut. Dia punya pekerja aja ada dekat 12,000 pekerja dia. Itulah pengikut dia. Jadi tuan-tuan dan puan jangan main-main orang yang macam ni tuan, jangan main-main. Jadi macam mana pula ni kekayaan itu dibandingkan orang yang kaya macam Abdul Rahman Ibn Auf. Macam mana perangai Abdul Rahman Ibn Auf? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajmain. Kalau nak banding tentang keturunan, tidak ada keturunan yang lebih mulia melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak banding tentang kekayaan, tidak ada manusia yang kaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu peperangan Badar sahaja, yas'alunaka 'anil anfal, ditanya tentang harta rampasan perang.
Perang Badar saja ada satu collection wang emas yang dapat daripada harta rampasan perang itu bernilai Ustaz Ismat lebih 20,000 keping wang emas yang nilai dia hampir jutaan ringgit. Dan dia buat calculation untuk Nabi SAW dalam perang Badar, peruntukan untuk Nabi SAW 1/5 itu Nabi SAW dapat lebih kurang 3 juta untuk Nabi SAW saja. Kalau nak cerita kaya ni, satu peperangan saja itu untuk Nabi SAW. Kalau nak cerita tentang kuasa, manusia paling hebat kuasa yang Allah berikan dalam dunia ialah Nabi SAW. Kalau cerita tentang pengikut yang ramai, 1/3 dunia adalah pengikut Nabi SAW. Seluruh daripada umat ni, subhanallah yang berada di muka bumi ini adalah umat baginda Nabi SAW. Kalau nak ikut kepada nak letakkan kesombongan daripada 4 perkara tersebut, itu patut duduk pada Nabi SAW. Tapi tak ada manusia yang lebih takut pada Allah, dan tak ada manusia yang lebih bertakwa kepada Allah, dan tak ada manusia yang paling tawaduk melainkan Nabi SAW. Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Nabi SAW ini adalah contoh teladan yang paling baik. Maka subhanallah, saya nak sebut macam ni, nak pesan kat diri saya, Salih Al-Syamat dan sahabat-sahabat yang menyaksikan video kita ni, Salih Al-Syamat, tak rugi sikit pun jadi orang yang merendah diri. Kita letak diri kita rendah dengan apa yang kita ada, subhanallah. Tidak sedikit pun akan menjatuhkan maruah kita. Bahkan manusia akan mengangkat kita, subhanallah. Kalau cerita tadi Menteri Besar Salih Al-Syamat Kelantan dulu, Datuk Bentara Salih Al-Syamat Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat almarhum, boleh pi cuci tandas. Salih Al-Syamat, orang jumpa dia. Kalau orang jumpa seorang Menteri Besar pergi cuci tandas, jumpa seorang ulama pergi cuci tandas, pergi jumpa seorang pengarah syarikat, jumpa seorang Tan Sri ke Datuk Sri ke sedang cuci tandas, tak ada orang akan kata apalah Datuk Sri ni buat kerja apa ni. Takkan ada manusia yang akan menghina, melainkan orang akan melihat dia sebagai seorang yang sangat merendah diri, dan orang akan sanjung dia, subhanallah. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita sebut orang yang merendah diri, orang yang meletakkan dirinya di bawah Salih Al-Syamat, semua orang akan suka kat kita. Semua orang akan sayang kat kita. Dan subhanallah, yang paling penting subhanallah bukan manusia sayang kat kita. Yang paling penting ialah betapa Allah sayang kat kita. Maka Nabi SAW ajak dekat kita, buang satu benda nama takabur. Takabur ni benda yang akan merosakkan kehidupan kita dunia hingga akhirat. Tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah takabur. Ego ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, kalau kita bela, dia bukan nak pergi mana, dia hanya akan merosakkan kita. Manusia akan disanjung dengan kedudukan dia. Manusia akan disanjung dengan nasab dia. Manusia akan disanjung dengan harta dia dan dengan jawatan dia, dengan pengikut dia yang ramai. Tapi manusia hanya menyanjung di hadapan, tapi bila manusia berpaling, dia penuh dengan kejian dan cacian. Sebab apa? Biar manusia memuji kita di belakang kita, itu lebih mulia di sisi Allah daripada manusia hanya memuji kita di hadapan tapi mencaci kita di belakang. Ini sahabat syamat, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kemuncak kepada ego ni ialah dia menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuncak ego ni. Dengan jawatannya, dengan kuasanya, dengan nasabnya, dengan kekayaan, dengan pengikut dia ramai, dia menolak Tuhan. Ini peringkat paling tinggi ego manusia. Sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengakui kewujudan Tuhan, dan dia merasakan bahawa apa yang dia dapat ini adalah pada hasil usaha dia sendiri, bukan pada kurniaan Allah SWT. Berapa ramai orang yang tertipu dengan harta yang dia ada. Dia sebut ke orang, dia kata ni, nak jadi kaya macam saya, tengok mai ikut saya macam mana saya buat. Tunjuk dekat orang, tunjuk harta yang dia ada dengan penuh kemegahan. Dia terlupa bahawa Allah sedang menguji dia. Yang kedua, peringkat kedua ni, menolak kebenaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ada orang yang kadang-kadang dia mengaku kewujudan Tuhan, dia mengaku kata sallallahu alaihi Muhammad apa yang dia dapat itu adalah daripada Allah, tapi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dia juga Allahumma salli alaihi Muhammad menolak kebenaran bahawa sallallahu alaihi Muhammad kadang-kadang dia melakukan satu yang salah dalam hidup dia, tetapi bila dinasihati dia tak mampu untuk menerima, disebabkan oleh sallallahu alaihi Muhammad kuasa yang ada pada dia dengan ketinggian kedudukan dia dan sebagainya, subhanallah. Kemudian mai bawah lagi, sallallahu alaihi Muhammad, dia orang yang meremehkan dosa dan pahala. Ini juga orang dia semua orang ego. Orang yang sanggup meremehkan dosa pahala. Kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia buat satu benda, kita suruh dia jangan buat macam ni, kemudian dia nak buat juga, itu menunjukkan dia ego dengan kita. Kan, sallallahu alaihi Muhammad.
Dia kata, ni saya bagi satu benda ni, tapi bila terima benda ni, jangan buat benda ni, tak boleh buat, saya larang buat benda ni. Kalau dia buat juga, itu menunjukkan bahawa apa? Dia melanggar kita dan dia kata, dia nak tunjuk dia besar diri. Padahal kita yang bagi benda tu. Boleh bayang tak betapa banyaknya benda yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Nikmat yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita balas balik pada Allah? Kita balas balik dengan kita melanggar perintah dia. Kita meletakkan seolah diri kita ni besar sangat. Ni aku ada harta, ni aku ada kekayaan, ni aku nasab aku hebat. Kedudukan aku hebat. Aku ni seorang yang ada pangkat yang hebat. Misalnya Selamat. Maka seolah macam dengan pangkat dia, dengan kekayaan, dengan harta dia semua, dia boleh buat apa saja sehingga dia melanggar Allah yang memberikan kepadanya segala nikmat. Orang ni tak ada ego yang lebih besar lagi daripada orang yang macam ni. Maka semua Allah SWT balik conclusion dia, dekat mana saja yang kita ada, duduk di mana saja kita ada, nak banding dengan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi SAW, tak mampu untuk kita jangkau. Kita punya nasab yang hebat, Rasul nasab lagi hebat. Kita punya kekayaan, Nabi sepatutnya lebih kaya lagi. Kalau kita punya pengikut yang ramai, tak ada manusia yang lebih ramai pengikut banding Nabi SAW. Tapi Nabi ajak dekat kita, bukan ajak Nabi SAW untuk mengangkat diri, tapi Nabi ajak dekat kita untuk merendahkan diri di mata manusia. InsyaAllah, biiznillah Allah akan memelihara kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Cantiklah Ustaz. Ustaz Alim. Ya. Saya tengok Ustaz Alim dengan Ustaz Jafri ni. Saya ingat habis COVID ni pun, kalau saya buat benda ni katakanlah setiap minggu sekali, sebulan sekali, saya harap sangat betul. Lillahi ta'ala. Ini daripada hati saya ni. Daripada hati saya bercakap. Orang tua bercakap ni. Kalau dapat kita temukan lagi, bila-bila kita temukan lagi. InsyaAllah. Ini mendidik sebab yang kita cerita ni something which is very real. Very real. Dan berlaku kepada semua orang. Sama ada kita nak terima kebenaran tadi Ustaz atau tak terima kebenaran. Tapi faktanya lah ini benar, ini fitrah. Memang ada. Hanya lagu mana nak tunduk, bagaimana nak perkecil sampai tunduk, sampai kita merasakan Allah besar, kita tu terlalu kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sampai mengatakan dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Inilah tuan-tuan, ya Allah, dia punya Fir'aun, dia katakan, aku ni Tuhan, aku lebih tinggi daripada Tuhan ni, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita mungkin tak sebut, tapi oleh kerana ujubnya dia tu, tak sebut pun lagu macam dia sebutlah, tuan-tuan. Inilah yang sedang berlaku. Tuan-tuan, saya nak pergi kepada Ustaz Halim. Ustaz, salah satu daripadanya, tadi yang 4 saya dah sebut, dah diulas dah. Satu ni saya nak zero down kepada satu aja. Saya tak mengkembak-kembak. Saya nak satu aja. Apa dia? Kecantikan Ustaz ya. Manusia jadi ujub pasal cantik. Tak cantik dia bagi cantik. Dia bagi botox lah, dia bagi buat operation lah, dia bagi plastic surgery, berbagai-bagai. Dengan itu tuan-tuan, dia dah tahu itu bukan kecantikan dia. Kecantikan mendatang tuan-tuan. Dalam kecantikan mendatang itu pun dia minta orang iktiraf kecantikan dia, iktiraf kecantikan dia. Dia pun pusing buat photoshoot. Pusing kiri, pusing kanan, pusing depan, Allah. Ya Allah, inilah tuan-tuan, ya Allah, bukan sikit-sikit. Dan saya tengok bukan saja orang yang bukan Islam. Orang Islam pun, anak-anak kita, Masya Allah, adik-adik kita terlibat dalam benda-benda macam ini. Apa nasihat seorang ustaz, namanya Ustaz Halim Din, kepada masyarakat yang ini? Kita bukan nak sentuh siapa-siapa Ustaz. Jangan mau sentuh siapa-siapa. Ini general phenomenon yang berlaku dalam masyarakat yang kita sebagai orang agama perlu sedikit memberikan perhatian dan ulasan perkara itu agar menjadi pedoman kepada insan. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk, sahabat panel Ustaz Jafri, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Saya yakin insya-Allah malam ni pun ramai muslimat-muslimat warga kaum Hawa yang turut sama menonton forum kita bersama dengan seorang tokoh, kita kata tokoh motivasi negara, seorang yang kita dia dah tengok Ustaz Jafri, muslimat-muslimat dah tengok Ustaz Jafri. Jadi penonton malam ni tu rasanya itulah. Kita pula kena. Antara Datuk dengan Ustaz Jafri ni. Jadi itulah kita lihat ya. Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan dalam hadis, Inna Allah Ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni indah, cantik. Dan Allah sukakan kecantikan. Memang kita tak boleh deny, tak boleh nafikan. Ini suatu, orang kata apa dia, jiwa manusia.
Dia nakkan kecantikan, keindahan pada dirinya, kemudian pada kalau kita lihat struktur susunan rumah kita macam mana dengan sofa, tengok macam mana rumah Ustaz Jafri, masya-Allah. Rumah Datuk tengok dengan bunga belakang Datuk tu. Itu melambangkan kecantikan, keindahan Datuk. Kalau tumbang tu syahid tu. Masya-Allah. Jadi kita lihat semua orang nakkan kecantikan, beauty girl, beauty woman dan sebagainya. So benda yang kita mahu kecantikan ini, Allah menjadikan sifat manusia itu tadi sebagai fitrah. Adanya 2 mata, adanya 2 lubang hidung, adanya 1 lubang mulut, 2 telinga. Allah jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, ahsan taqwim, berstruktur, berjadual, bermula daripada kepala di atas sehinggalah masya-Allah kaki di bawah. Tak sebagaimana binatang, tak sebagaimana haiwan, daripada kepala, badannya, perut sampailah punggungnya, ekornya, dia punya keadaannya selaras. Jadi manusia dijadikan kepala di atas sampai kaki di bawah. Bila mana Allah jadikan manusia tadi secantik-cantik ataupun sebaik-baik kejadian. Tapi ingat, ayat yang seterusnya Allah menyatakan summa raddadnahu asfala safilin. Allah, kemudian kami meletakkan mereka serendah-rendah darjat. Tuan-tuan, kalau kita nak mengambil apa yang disebut sebagai maksud tersirat di sebalik yang tersurat, bukan hanya maksud manusia itu melakukan kejahatan, dosa maksiat mereka berzina, minum arak dan sebagainya, tetapi juga dilihat bagaimana manusia yang mana mereka itu nak merubah suatu fitrah kejadian yang Allah jadikan tadi sebagai secantik-cantik kejadian ataupun seindah-indah kejadian ciptaan. Maka ada manusia yang lelaki, bila tiba-tiba mereka nak tukar jantina, nak jadi perempuan pula. Yang perempuan pula nak jadi lelaki pula, yang disebut tomboy, pengkit dan sebagainya. Yang perempuan nak jadi lelaki, yang disebut ondan dan sebagainya. Ini LGBT umpamanya. Kerana itu balik tadi, bila kecantikan yang dah memang semula jadi, natural yang Allah jadikan, inilah yang kita katakan kecantikan semula jadi. So mengapa tuan-tuan, muslimat, yang kalau kita katakan muslimat yang nakkan kecantikan yang lebih daripada apa yang ada. Sebenar yang ada itulah yang genuine, yang asli, yang kita kata sifat original. Tetapi manusia, sebab hati mereka tidak puas, manusia ni tidak akan merasa puas. Kita kata ada dah qintar muqantara, dia dah ada juta, dia nak bilion, dah ada bilion nak triliun. Itulah sifat manusia. Begitu juga kalau kita nak letakkan tadi sebagai kiasannya, dah cantik dah. Kita kata pretty woman dah. Tentu nak sebutnya Miss Universe, Master Universe lah. Tapi nak lagi kecantikan, sanggup menghabiskan beratus-ratus juta ringgit duit semata-mata untuk menambahkan lagi kecantikan yang ada pada dirinya. Kemana akhirnya? Untuk kita insafi tuan-tuan, muslimin muslimat. Bagaimana akhirnya kita esok? Tidak lain tidak bukan, kita kembali kepada tanah. Jadi daripada tanah akan kembali kepada tanah. Maka kita berada di dalam kubur, itulah tempat yang kita akan transit sebelum berada di akhirat. Bila memikirkan pengakhiran hidup kita akan menjadi tanah. Yang disebutkan tadi, duit yang dihabiskan sepatutnya dilakukan untuk kerja-kerja ibadah, tetapi harta kekayaan yang ada itu semata-mata untuk meningkatkan lagi rasa ego diri. Bila lagi cantik diri, kita akan rasa ego lagi pada diri kita. Kerana itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Ihya menyatakan, ada beberapa perkara yang kita nak mengambil nama di antara riak dengan ego ni lebih kurang. Riak menunjuk-nunjuk, ego ni dia rasa tadi bangga diri, takabur. Daripada riak, maka dia akan rasa takabur dan bangga diri. Riak ada pada pakaian, kata Imam Ghazali. Begitu juga kita akan ego dengan pakaian kita. Example, kita kata pakaiannya branded umpamanya. Macam-macam lah jenis pakaian tu. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali kata riak itu ada pada tubuh badan. Allahu Akbar. Ini yang katakan tasawufnya. Rupanya kalau kita lihat pada tubuh badan, boleh mencetus satu perasaan dalam hati dan dalam jiwa kita, tuan-puan sekalian, iaitu riaknya, dan akan lahir rasa ego dan terus rasa ego pada tubuh badan. Cantik tubuh badan. Kalau kita puji pula dia, cuttingnya begini, lagi dia seronok. Bahkan kita takut
Sampai ada yang berpuasa ni semata-mata kerana apa? Nak mencantikkan tubuh badan Datuk, tuan-tuan sekalian. Allah. Niat tu bukan niat ibadah. Tetapi niat nak kurus badan. Daripada cabi aku nak begini. Mudah-mudahan puasa aku dapat mencantikkan tubuh badan. Begitu dia punya mindset. Bayangkan umat Islam di akhir zaman ni. Sampai puasa pun dia masuk juga. Untuk apa dia? Untuk rasa ego. Sebab akhirnya terminal akhir pada ego itu, kemuncaknya kita kata apa dia? Dia menjadi orang yang bertuhankan iblis dan syaitan daripada bertuhankan Allah. Sebab kenapa? Dia tidak akan tunduk kepada Allah. Bahkan tadi Ustaz Jafri Islam menyebut, maknanya kalau kita rasa rendah diri dengan Allah, maka Allah akan pandang kita dengan pandangan tinggi. Tapi sebab kita mengharapkan pandangan manusia, kita mengenepikan, menjauhkan pandangan Allah, ini orang yang tidak mendapat terminal akhir daripada ibadat puasa mereka yang disebut ulama itu daripada takwa. Kerana itu menunduk diri, ya, kita buang ego bila ada takwa. Dan begitu juga kalau sekiranya bukan kita tak boleh nak ambil dunia, kecantikan tubuh badan dan seumpamanya, tetapi terbatas. Kalau seorang isteri, manakah hanya untuk suaminya sahaja. Dan begitu juga tadi Datuk kata bagaimana pesanan pada anak-anak, ya. Maka pesan pada anak-anak kita, ya, yang perempuan lah khususnya yang banyak ni, dengan cara make upnya, dengan cara tabarrujnya, ya, nak mencantik dan perelokkan wajahnya, janganlah sampai kita, ya, mengatasi ataupun di luar daripada batasan syariah. Kerana semuanya itu boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilai lagi pada manusia. Kaum Hawa muslimat tadi, kalau sekiranya mereka melihat kecantikan pada diri, penampilan yang lebih hebat lagi, sedangkan itu semata-mata jerat ego. Dan sebenarnya kata ulama, ego, takabur, angkuh itu adalah pembunuh yang cukup, ya, licik dan menjadi sebagai pembunuh yang senyap. Sifat ego ni dia membunuh kita dalam keadaan yang senyap. Maksud dia membunuh dari sudut apa? Membunuh keimanan, membunuh ketakwaan, membunuh yang kita katakan sebagai jati diri manusia as a Muslim, as a mukmin. So hilang nilai yang disebutkan tadi, muruah agama, muruah manusia, muruah seorang wanita. Sebab itu Nabi kata ramai wanita akhir zaman akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka tak menutup aurat, nak menunjukkan, mempamerkan tubuh badan mereka yang melentuk-lentuk, ya. Kemudian mumilatun mailatun, menggoyang-goyangkan pinggul dan bahu mereka, kata Rasulullah. Itu antara ciri wanita neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka nak mencantikkan ni, yang katakan apa dia, sanggul. Mereka meletakkan sanggul palsu, dan bila pakai tudung nampak macam muslimah, tetapi bila ditinggikan rupanya, Nabi sebut di dalam hadis Muslim yang sahih, Nabi kata ru'usuhun, ya, bila mana kepala mereka itu, Nabi kata, maka tinggikan seumpama bonggol unta, bukhtul ma'ilah. Mereka tinggikan seumpama bonggol unta. Jadi hukumnya dalam Islam haram bagi wanita muslimah, walaupun sekali nampak cantik, tetapi indahnya bukan di sisi Allah, indahnya hanya pandangan manusia, Datuk. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Cantik, tuan-tuan. Ustaz, komen satu orang ni namanya Hanif Zaidin. Subhanallah, hebat. Majlis ilmu malam ini bulan terang di atas kepala. Subhanallah. Tuan-tuan, bukan bulan terang sangat. Maknanya penerangan yang kita bagi, ilmu sikit cepis ilmu yang kita bagi, tuan-tuan, sudah buka minda. Oh, itu tuju pada aku. Oh, itu tuju aku. Dalam Ramadan yang penuh berkah ini, aku nak tundukkan semuanya. Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Akan lahir. Kalau mula tercetus dalam malam ni, suami yang ego, malam ni buat pertama kalinya, buat air, buka peti ais, ambil jus, buat 2 cawan, 1 bagi pada isteri. Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz Jafri dia kena bagi cawan lebih. Sebab dia ada lebih dah tu. Bocor rahsia. Okey. Tuan-tuan, ini okey, saya nak bagi ini pada ustaz, ini pada Ustaz. Ini pada Ustaz Jafri. Ustaz, ya. Salah satu lagi yang menyebabkan ego, manusia ujub ni, ego ni, ialah kerana kelebihan ilmu, Ustaz. Kelebihan ilmu.
Saya dah tengok dengan mata kepala, kita pergi dalam negeri, dalam luar negara dan sebagainya, kita tengok manusia. Dan kalau ilmu barat ni, saya memang menuntut ilmu itu kan, mastersnya, PhD-nya dan sebagainya. Memang dah diajar begitu. Kita nak dapat PhD ni, you must come with some originality, dia kata. Ilmu yang kamu buat, yang kamu dapat, yang kamu sebarkan, yang kamu hypothesiskan, yang kamu mesti tegakkan, yang itu adalah ilmu kamu, sampai mati pun itu dah ilmu kamu. Pertahankan ilmu kamu. Itu dia punya apa tu, tak asasnya. Sebab PhD ni mesti ilmunya kononnya original. Okey. Tapi bila disentuh Ustaz, kalau dalam seminar-seminar, simposium, dalam mesyuarat-mesyuarat, kalau ilmu tu ilmu dia, bidang dia disentuh, Allah Ustaz, sampai nampak telinga bergoyang Ustaz. Aduh. Betul Ustaz. Betul. Yeah. Nak menahankan betapa aku punya ilmu, aku punya specialization, aku dapat ilmu ini, aku belajar ilmu ini, aku baca 1000 buku. Tiba-tiba hang nak cabar aku. Dia siapa yang tegur tu ataupun bagi pendapat tu pada dia cabaran Ustaz, mencabar. Ini sakitnya hati orang yang berilmu seperti ini. Tapi pada masa yang sama Ustaz, saya pernah pergi dengan seorang pemimpin. Pergi satu negeri, tak payah saya bagi tahu negeri itulah. Tuan-tuan, orang yang berilmu ni ulama besar tuan-tuan, ulama besar. Kami tinggal di negerinya tuan-tuan 9 hari, tapi di tempat itu kita tinggal 4 hari tuan-tuan. Ulama besar tuan-tuan, ulama besar baru saja stroke tuan-tuan. Setiap hari dia meraihkan kami. Saya 2 orang. Meraihkan kami. Setiap hari dia datang. Dengan kereta dia, dengan pemandu dia datang. Dia naik lift, tuan-tuan. Tangan begini. Dia stroke. Allah, dengan cara begitu, tuan-tuan, ulama besar ni, dia tuangkan. Tiap-tiap hari dia datang. Tiap pagi dia datang. Dia akan breakfast dengan kita. Dia tuangkan air. Dia ambilkan roti. Dia sapukan dia punya cheese dan sebagainya. Diulurkan kepada kawan saya yang pemimpin ni. Ulurkan tu. Allah tuan-tuan, tengok muka dia, tengok cakap dia. Saya tak pernah dengar cakap dia lebih daripada tone dia lebih daripada tone kita. Allah, tengok cara dia duduk, cara dia raih. Saya tengok keikhlasan bila dia bersalam. Masa kita nak balik tu tuan-tuan, dia peluk kita tu rasa tak tahu dah. Aku ni peluk siapa aku tak tahu. Aku peluk isteri aku pun tak sehebat aku memeluk isteri aku, meluk ulama ini. Jadi tuan-tuan, inilah roh yang timbul daripada itu. Ustaz komen sikit dengan saya dengan ilmu barat, cara barat tuan-tuan. Ego, kepala besar. Sila Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi ajmain wa man walah. Ulama menyebutkan tentang adab mendahului ilmu. Sebenarnya Ustaz Syahmat, bagaimana kita nak diterapkan dengan ilmu ini masukkan dalam hati kita, dimulakan mukaddimah dengan ilmu itu dengan adab. Sepatutnya bertambah ilmu kita makin beradab. Bukan dengan bertambah ilmu kita bertambah biadab. Itu salih ala Syahmat yang berlaku. Sebab tu ulama menyebutkan tahapan ilmu, kita menerima ilmu ini ialah apabila mula kita menerima ilmu, kita mula menjadi sombong. Itu peringkat pertama kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu, kita rasa macam kita lah yang paling pandai sekali dalam dunia. Tak ada orang yang lebih pandai lagi daripada kita. Itu tahapan ilmu yang pertama. Bukan cerita orang mengaji PhD, bukan cerita PhD itu dah pengajian habis dah. Tak ada dah mengaji lepas tu. Kira hebat dah tu. Tapi sebab bukan cerita nak dapat ada PhD, bukan cerita mengaji sampai sebab double PhD ke, double degree ke. Tak. Cerita orang yang mengaji di peringkat awal ni. Kita yang mula pergi duduk kat masjid, tak ada kitab. Bila mula-mula kita mula mengaji tu, peringkat pertama kita mengaji ni, kita akan diuji dengan rasa sombong dengan ilmu kita. Waktu tu kita akan mula memperlekehkan orang. Kita tengok orang ni tak pandai macam aku, orang ni Ustaz Syahmat tak mengaji macam aku. Tapi subhanallah, makin kita mengaji dan kita mendalami ilmu, apa yang kita akan dapat? Kata ulama, kita akan merasakan bahawa kita ini serba bodoh. Kita akan merasa kita ni serba tak tahu. Dan kita akan merasa betapa lemahnya ilmu kita. Itu barulah kita masuk ke peringkat kedua dalam tahapan ilmu. Tetapi malangnya kebanyakan di sisi kita ni, subhanallah, orang masih duduk berada di tahapan pertama, belum sampai ke tahapan kedua. Pasal apa? Walaupun ilmunya dia dapat sangat banyak. Dia mendalami banyak ilmu. Tetapi adabnya tak mampu untuk menundukkan dia supaya dia masuk kepada tahap yang kedua. Dia tersangkut pada tahap yang kedua pertama, walaupun dalam keadaan ilmunya sudah pun menjangkau pada tahap yang kedua sepatutnya, tapi subhanallah dia tersangkut pada tahap pertama. Sebab apa? Sebab adab tak mengizinkannya. Sebab tu subhanallah Islam ajak dekat kita dalam keadaan kita nak menuntut ilmu, kita dahulukan adab. Adab inilah yang akan membimbing dan menundukkan kita subhanallah supaya kita sedar kedudukan kita sebenarnya. Subhanallah, Ustaz Ismail. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
merasa diri besar dengan ilmu ini merupakan salah satu daripada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Subhanallah, Ustaz Syamad. Kita diajak oleh alim ulama, kita diajak oleh para sahabat Nabi SAW, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah pergi mencium tangan seorang sahabat, sedangkan ini menantu Nabi SAW, sedangkan sahabat itu merasa malu bila Sayyidina Ali cium tangan dia. Kenapa Sayyidina Ali cium tangan dia? Sebab Sayyidina Ali mengatakan bahawa dia pernah mengambil ilmu daripada seorang, daripada orang ni. Kita pernah juga mendengar bagaimana bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika dia duduk dalam satu majlis ilmu, dia dihadiri oleh pengikut, oleh pelajar-pelajar dia yang ramai, subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk di depan dia, tiba-tiba ada seorang lelaki, orang Badui yang kotor pakaiannya, yang busuk badannya masuk, lalu Imam Asy-Syafi'i bangun lalu pergi memeluk orang tersebut, lalu disaksikan oleh pengikut-pengikut dia, kata, kenapa ni wahai Syekh, siapakah dia ni? Dia ni guru aku, sebab aku pergi bertanya tentang dia perihal dengan anjing dan dia ajak kat aku, maka dia ni guru aku. Bagaimana dia memuliakan guru dia, subhanallah. Ini perkara-perkara yang menundukkan diri seseorang yang alim. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pernah mengajar satu ilmu di depan pengikut dan anak muridnya yang ramai. Tiba-tiba ada seorang yang duduk di depan dia yang sedang mengasah pensel sampai jatuh debu-debu pensel itu di atas lantai, dan dia membiarkan, dia tak kata sepatah pun, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun tak kata. Kalau kita ni asah pensel ni, saya jatuh sampah kat dalam masjid ni, kan duduk kita ni guru ni kat depan ni sallallahu alaihi wasallam, tapi subhanallah, pasal apa yang dia tak suruh orang untuk kutip, tak suruh budak tu kutip? Sebab dia sendiri selagi dia nak meraihkan ahli ilmu ni, dia sendiri nak pergi kutip sampah tu dalam masjid, nak menundukkan ego dia, subhanallah. Nak cerita macam mana orang-orang alim dulu, subhanallah, sangat menjaga yang disebut adab, sangat meletakkan diri itu, subhanallah, orang yang tidak ada apa-apa nak dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang lebih berilmu. Sedangkan kita bercanggah, tuan-tuan sekalian, subhanallah, bila kita duduk di satu posisi, kita nak kita dihormati. Bila kita sampai di satu tempat, kita nak orang sambut kita. Kita nak sampai di satu tempat, kita nak orang raikan kita. Kalau orang tak raih kita, kita akan rasa sakit hati. Kalau orang tak ada orang sambut kita, kita akan kata, apa ni masjid ni jemput aku main ceramah, tapi subhanallah, tak ada seorang pun yang sambut aku. Kita main nak parkir kereta, tengok parkir kereta orang tak ada. Orang tak ada tempat orang parkir kereta. Kita kata apa? Aku baliklah macam ni. Orang boleh sampai nak parkir kereta aku pun tak boleh. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah nak menguji kita, tuan-tuan. Allah nak uji kita ni. Betul apa yang hang cakap ni? Cakap kata jangan letak, jangan sombong, jangan ego. Allah uji kita sikit, kita nak start kereta balik lah, tuan-tuan. Jadi subhanallah, nah, kadang-kadang ada tanda kasih Allah kat kita. Allah nak uji kita dengan situasi-situasi tertentu, nak nilai diri kita ni betul-betul tak cakap, betul-betul tak buat apa yang dicakapkan. Ya, antara benda yang kita kena buat untuk kita kurangkan rasa besar diri kita ni, yang pertama ialah kita sedar untuk menerima hakikat mengenai pandangan ataupun diri kita ni bukan sempurna. Kalau nak cerita kita ni pandai, ada orang lebih pandai daripada kita. Kalau nak cerita kita segak, ada orang lebih segak daripada kita. Kalau nak cerita ada orang yang hebat, kalau kita rasa kita ni hebat, ada orang lebih hebat daripada kita. Sebab kita tak hebat mana pun kita ni sebenarnya. Yang kedua, cuba buka hati kita ni untuk mampu untuk terima pandangan orang lain yang berbeza daripada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang kita dengar perkataan-perkataan daripada anak kecil yang sudi untuk menegur kita. Duduk di hadapan anak kita yang anak kita hafiz Al-Quran. Kita duduk depan dia, biar dia tegur bacaan kita supaya patah sikit ego kita tu. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk depan isteri kita, biar isteri kita tegur kita. Abang tadi sallallahu alaihi wasallam dalam abang buat tadi ni, satu benda yang kita sangat pantang kadang-kadang bila isteri kita menegur kita. Cuba buka diri kita tu, subhanallah. Kita ni nak besar mana? Kita nak letak diri kita ni hebat macam mana? Kita ni tak ada apa. Kalau tak kerana isteri kita bancuh kopi, kita tak minum kopi hari tu. Ego besar mana kita ni? Jadi subhanallah, kadang-kadang macam tu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ketiganya, kawal diri. Kawal diri kita. Cuba untuk buang sifat-sifat besar diri dalam hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat satu aja. Kalau kita sombong, orang tak suka kat kita. Itu aja. Kalau kita sombong, orang takkan suka kat kita. Tak ada orang yang akan suka kepada orang yang sombong. Kalau kita duduk depan orang, kita dengar orang tu bercakap, cakapnya tinggi. Dia kata, oh, yang ni akulah yang buat. Ini
Ni kalau tak pasal aku buat. Kita dengar perkataan dia, kita mungkin mengangguk kepala, tapi hati kita sangat benci dengan perkataan dia. Macam tu juga kalau kita melakukan benda yang sama, orang akan benci macam tu. Orang mungkin akan angguk, ya ustaz, ya betul ustaz, betul. Tapi di belakang kita, sombongnya ustaz tu, cakap macam dia seorang aja. Buat apa faedahnya kita dengan benda yang macam tu. Jadi subhanallah, kita cuba kawal diri kita. Kadang-kadang ada benda yang kita rasa macam kita tak perlu pun kepada penghargaan manusia. Okey. Letak hari ni tak ada orang sambut kita. Okeylah. Okey, tak apa. Allah nak ajak aku ni, misalnya orang sambut ke orang tak sambut ke, bukan urusan aku. Itu urusan Allah nak menjaga hatiku supaya aku tetap misalnya kurangnya ego aku. Kadang-kadang Datuk Hasan, Ustaz Alim, saya pernah pergi ceramah daripada KL, saya balik kuliah maghrib kat sana. Balik mai untuk kuliah subuh di Penang ni. Waktu tu saya duduk kat Penang. Setelah ni saya duduk kat Kedah, tapi sempadannya sebab nak beli tanah kat Penang tu mahal sangat. Saya beli tanah dekat Kedah, dekat sempadan Penang tu murah sikit. Jadi saya pernah sampai balik tu, kita pun mandi apa semua, pergi kuliah subuh pula ni. Sampai 2 orang aja yang ada. Ada 2 orang aja duduk kat depan. Kalau kita rasa hati tu, aku susah payah je apa semua kat sini. Tapi ingat satu benda, kadang-kadang Allah nak ajak kita, betul tak ikhlas nak buat ni kerana Allah. Ataupun sengaja nak orang appreciate, nak macam orang ramai orang dengar apa kita buat. Waktu tu kita nak mengangkat diri kita, tengok aku ni Ustaz. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah nak ajak kita supaya kita tunduk, kita rendahkan diri kita. Dan lagi sekali saya sebut, takkan rugi orang yang merendah diri. Dan takkan rugi orang yang tak menyombongkan diri. Orang yang tawaduk, orang yang orang sayang. Tapi yang paling penting bukan manusia sekadar sayang. Allah sayang kepada orang yang tawaduk. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah. Tadi yang cantiknya, semuanya cantik. Tapi Pak Ustaz tadi mula dengan bertambahnya ilmu, bertambah adab. Janganlah bertambah ilmu menjadi bertambah biadab. Tuan-tuan. Cantik, tuan-tuan. Saya rasakan Masya Allah. Dia betul-betul kadang-kadang tuan-tuan, dia jentik kita. Bukan dia jentik kita lagi. Dia orang tebok kepala kita ni, tuan-tuan. Jadi inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang mati sekalian, ya. Perbincangan pada malam ni bagi saya lah. Kita biasa membincangkan ni, tuan-tuan, tajuk mengenai ego dan sebagainya. Tapi saya ingat contoh-contoh yang diberi ni. Saya suka pada contoh-contoh. Bila berikan contoh-contoh ni, maknanya kita pergi katanya at the operational level. Hari-hari punya peristiwa yang kita lakukan. Barulah kita rasa kita adalah orang yang melakukannya. Dan barulah kita merasakan kita perlu membaiki diri kita. Kalau tidak tu general macam itu, tuan-tuan, kita ingat dia tidak mengenai diri kita. Jadi kita keluar, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Begitu sajalah, tuan-tuan. Okey, Ustaz Halim. Ustaz Halim, saya nak pergi pada satu tempat lagi ni. Orang yang ujub, riak, kan ya? Pasal dia memang ahli ibadah, ya. Banyak ibadat dia. Tapi banyak ibadat itu entah macam mana menjadikan dia riak dia. Ditunjuk depan orang, dia apa semua. Dia memang ahli ibadah. Memang ahli ibadah. Tahajudnya punya hebat, tuan-tuan. Tahajudnya punya hebat. Setiap malam tahajud. Qurannya punya hebat. Hafazannya begitu hebat. Doanya begitu hebat. Zikirnya begitu hebat. Tetapi ada elemen-elemen dia menunjuk. Ada keriakan di situ. Cuba Ustaz Alim komen sikit tentang itu. Baik. Tuan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat bagaimana ahli ibadah yang mana juga tidak dapat nak melarikan dirinya daripada melakukan kesilapan ataupun kesalahan daripada apa yang dilakukan. Sebab itu awal lagi disebut tentang perlunya kita memperbetulkan apa juga amalan dan ibadah itu dengan nawaitu yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada nawaitu niat kita. Dan kamu akan dapat apa yang kamu niatkan. Daripada apa yang kita lihat, itu sebagai satu hadis yang disebut oleh Rasulullah, hadis sahih. Maknanya, ibadah yang sebenar-benarnya, yang berkualiti, yang bermutu tinggi, itu yang kita lakukan sebenar-benarnya dalam keadaan penuh keikhlasan. Tapi tuan-tuan, ya, bagaimana kita nak menyatakan keikhlasan? Sebab ikhlas ni, kita
nak kata suatu benda yang mudah, susah. Dia ada perkara yang dikatakan sebagai benda yang subjektif. Maknanya kita tak boleh nak menceritakan macam mana ibadah kita ni aku buat ni betul-betul kerana Allah. Zahirnya kita lihat, orang tu tadi disebut melakukan banyak tahajud. Tapi yang sebenarnya bila mana orang yang melakukan amalan sebegitu, maknanya amalan yang dia nak lakukan itu, dia niat yang pertama sekali sudah tentu lillahi ta'ala. Kita tak nafikan gangguan memang akan datang. Gangguan daripada musuh-musuh Allah dan musuh orang beriman. Adu Allah aduikum. Maknanya musuh Allah dan musuh kamu. Sudah tentu kita rujuk kepada iblis dan syaitan. Seorang wali Allah, Syekh Qadir Jilani pun ketika mana sedang mendirikan solat, sedang semayang malam, lalu datang suara menyatakan, wahai Syekh, kamu tidak perlu lagi menunduk ataupun mentaati ataupun sujud kepada Allah. Tapi Syekh Qadir Jilani mengetahui bahawa suara itu adalah suara iblis dan syaitan. Lalu dia mengambil sepatunya, terompahnya itu, dia lemparkan ke arah suara yang menyatakan tadi. Dia menyatakan, idhab ya iblis, idhab ya syaitan, ya idhab yang disebutkan tadi, pergi berambus kamu, ya la'in, iaitu wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Syekh Qadir, orang yang begitu tinggi nilai amalan dan ibadahnya, yang kualiti, yang ikhlas pun tidak terkecuali, tuan-tuan, daripada diganggu oleh suara-suara iblis dan syaitan. Idhab ya la'in, pergi berambus wahai laknat Allah. Kalaulah Syekh Qadir Jilani, kita siapa dia? Kita Halim Din, Ustaz Jafri, Datuk Hasan Ali, sudah tentulah yang nak mengganggu kita ni cukup banyak. Sebab itu bila orang yang solat pada tiap-tiap malam, bukan kita kata tak bagus, memanglah itu yang kita nak buat. Memang itulah kita mencontohi sunnah Rasulullah. Cuma kita khawatir. Kadang-kadang sampai kita nakkan biar sujud kita nampak sebagaimana orang lain. Adanya tanda hitam di dahi. Adanya tanda hitam di lekuk yang ada di dahi. Bila mana ada tanda hitam, lekuk di dahi, menandakan biar orang melihat aku orang yang kuat ibadah solat, orang yang kuat sujud. Yang disebut di antaranya Sufyan As-Sauri, ya, digelar sebagai julukan namanya Sajjad. Bukan Nur Sajjad tu, Nur Sajjad tu lain. Sajjad ni orang yang cukup kuat sujud dia, sehingga diceritakan pemimpin, ya, Islam pada waktu itu di Mekah, yang mana nak lantik Sufyan As-Sauri, orang yang hebat dengan ilmunya, tetapi dia menolak untuk menjadi hakim pada waktu itu. Lalu dia pergi ke Yaman. Dia seumpama melarikan diri. Dia tak nak menerima jawatan qadi, hakim ni. Kita berebut dengan jawatan, tapi Sufyan As-Sauri lari. Dan lama baru balik kembali ke Mekah pada waktu itu, pemimpin negara Islam, ya, dalam kerajaan Bani Umayyah tak silap. Maka ketika itu melihat Sufyan As-Sauri berada di depan Kaabah dan sedang melakukan ataupun melaksanakan ibadah solat. Dan dia, pemimpin tadi pun terus melakukan ibadah tawaf 7 kali. Daripada tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga sampai habis tawaf ke-7. Pemimpin melihat Sufyan As-Sauri yang sujud daripada dia tawaf pusingan pertama sampai tawaf pusingan ke-7, Sufyan As-Sauri tidak bangkit daripada sujud dia. Ini amalan Sufyan As-Sauri yang digelar Sajjad. Maknanya orang yang cinta dan juga yang suka kepada ibadah sujud. Tetapi bagaimana Sufyan As-Sauri nak banding dengan kita, tuan-tuan? Kalaulah kita buat sebagaimana Sufyan As-Sauri, maka kita tahu dah memang dahi kita hitam. Memang diriwayatkan Sufyan As-Sauri dahinya memang hitam. Hitam kenapa? Bekas sujud yang begitu kuat. Nak mengambil apa yang disebutkan tadi oleh Datuk Asali tadi, bagaimana kita dengan cara kita ibadah tadi, bukan hanya solat yang perlu kita hindari daripada rasa ujub, riya. Begitu juga dengan sedekah, dengan zakat dan sedekah. Kita tahu bagaimana amalan Uwais Qarni, bagaimana amalan yang dilakukan, amalan kebajikan, apapun yang dilakukan, dia tidak menginginkan pandangan daripada manusia, tetapi dia hanya menginginkan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara, inilah yang kita perlu lakukan. Tidak ada sedikit pun, kalau boleh, sekelumit rasa yang kita ni hebat di dalam ibadah. Kita rasa orang yang paling banyak rakaat. Kalau kata tarawih bukan 20, mungkin barangkali 36 rakaat seumpama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Begitu juga kalau sedekah, di sedekah yang terbaik. Ya, tetapi
perlu kita hindari daripada elemen yang disebutkan tadi, ya, egonya, rasa bangga diri, ujubnya, riak. Sebab come on, kita kata tak akan, ya, terlepas daripada gangguan yang datangnya tadi daripada iblis dan syaitan. Ini kepada ahlul ibadah. Sebab itulah, ya, ahlul ibadah bukan hanya mereka semata-mata beribadah, tetapi perlu menguasai ilmu. Maka ilmu dengan ibadah itu kombinasi yang cukup baik. Baru kita nampak dengan adanya ilmu, maka ibadah yang kita lakukan, harap-harapnya ibadah itu tidak ada sesuatu yang boleh merosakkan, ataupun akhirnya kita khawatir tuan-tuan, kita takut ibadah yang fasid, yang rosak sebab elemen tadi yang datang dalam jiwa, ujubnya, riak, takabur dan seumpamanya. Sedangkan dalam hadis Qudsi menyatakan al-kibriya'u ridai. Ya, Allah menyebut sesungguhnya, ya, sesungguhnya sifat ego, takabur, bongkak, angkuh dan sombong itu adalah selendang rida aku, selendang aku, kata Allah. Tidak layak manusia nak mengambil selendang Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, ya, bagi kita yang terus melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya, kita lakukan dalam keadaan senyap-senyap itu yang terbaik. Kita lakukan sedang manusia sedang nyenyak tidur. Kita lakukan semata-mata kerana Allah dan kita nak mengikut sunnah Nabi. Para penonton yang hormati sekalian, ya, kita sudah sampai penghujungnya. Saya nak minta, saya pun nak tahu apa yang terakhir yang sedang diusahakan oleh Ustaz Jafri di tempatnya yang dikata dia beli tanah tadi antara sepadan dengan Pulau Pinang dan Kedah. Saya sendiri pun tak tahu. Jadi kalau misalnya dapat saya bagikan sikit ruang, terangkan kepada kita apa yang sedang dilakukan, stage mana sekarang ni, developmentnya apa, pendidikannya apa. Jadi kalau dapat para penonton tahu siapa dia Ustaz Jafri ni, selain daripada kita dengar kapsul-kapsul di TV3 dan TV-TV yang lain, kita nak tahu aktiviti harian dia, apa yang dilakukannya. Kalau dapat, saya memang nak tahu, memang saya nak tahu apa yang sedang diusahakan sekarang ni. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Hasan, Kekanda Ustaz Alim. Kita buat kompleks Islam, Mujamma' Darul Faizin Al-Islami. Kompleks Islam Darul Faizin. Lebih kurang 8 ekar kita beli dekat Bandar Baru Kedah ni. Kita buat ada kompleks Islam, ada rumah warga emas. Kita ada lebih kurang 50 orang warga emas yang duduk dekat dalam ni. Masya-Allah. Kita ada pelajar tahfiz lebih kurang yang duduk dekat dalam lebih kurang 30 orang, yang ulang alik ada lebih kurang 50, 60 orang. Kemudian Sayyidina Al-Syekh Muhammad, dan kita menyediakan pengajian percuma kepada pelajar-pelajar kita lah. Dan kompleks Islam Darul Faizin ni bermula, saya set up dekat sini 2015 dan saya mula buka tahun 2011. Kita ada berapa, di Perlis ada, di Penang ada, dan ini kita punya kompleks lah dekat sini, Alhamdulillah. Selain pada tu saya juga menulis beberapa buku, Alhamdulillah. Sekarang ni kita dah ada 4 buku yang saya dah terbitkan. Buku kelima ni insyaAllah dah buat proofread dah. Tak apa lama lagi akan keluar insyaAllah. Itu yang mampu saya buat. Apa nama buku dia Ustaz? Tak ada bawa buku dia? Tak ada dengan saya ni. Yang pertama, amalan mengangkat darjat. Yang kedua, hidup al-hayatu bis sunnatin nabawiyah, hidup dalam sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, amalan mengundang rahmat Allah. Masya yang Allah. keempat, doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsiran. Allah. Yang kelima ni, mukjizat Rasul SAW lah. Ada lagi beberapa buku yang telah saya susun, insyaAllah. Doa-doa lah. Allah. Masya Allah. Hebat. Kalau nak dapat buku tu terus pada Ustaz kah atau terus macam mana kah? Melalui Facebook Ustaz? Facebook saya ada, kita buat bahan. Melalui Galeri Ilmu pun ada. Melalui PTS pun ada. Boleh dapatkan di kedai-kedai buku yang ni adalah dia orang jual kat Popular, dekat Hasani, buku-buku, kedai-kedai buku tu ada, insyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Tak ada apalah, saya yang kompleks. Saya inspired dengan Datuk Hasan, kerja-kerja dakwah yang berterusan dengan teringin nak bercakap macam Datuk Hasan Ali. Motivate orang, percakapan yang menyentuh hati orang. Ustaz Alim dia patah lagi lah. Ini idola saya, Ustaz Alim dia ni. Allah. Ustaz Alim, Ustaz Alim usahakan apa sekarang Ustaz Alim? Selain daripada ke Ipoh, ke Shah Alam, saya baru buka tahfiz di Ipoh tu. Ustaz Tahfiz Al-Khalidiyah. Al-Khalidiyah. Di Ipoh. Baru buka lah.
dan insya-Allah ada bangunan yang saya nak bina ni. Dia insya-Allah kalau ada rezeki nanti. Dan buku pun baru ada buat satu tu, baru tulis satu. Dunia diuji, syurga dinikmati. Allah. Siap dah siap buku tu. Siap dah buku. Buku dah siap Ustaz. Ada ni, saya boleh tunjuk. Alah, tengok mana. Tunjuk Ustaz. Banyak dunia diuji, syurga dinikmati tu. Hebat Ustaz. Belajar dengan Ustaz Jafri ni tu. Allah. Belajar dengan Ustaz Jafri tu. Nak dapat boleh dapat di kedai ke buku ni? Di kedai buku ada. Tesco ada, di apa dia PTS publication yang apa dia yang PTS juga. Faham. Baru lagi belajar dengan Ustaz Jafri. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan perlu saya menutup saya pula tuan-tuan tuan-tuan tahu daripada dulu lagi Ustaz Jafri kita ada HKTV namanya. Husnul Khatimah TV, Husnul Khatimah. So yang inilah kompleks dia. Inilah kompleks dia yang nak dibangunkan Ustaz. Ini kompleks dia. Insya-Allah. Di mana tu? Kompleks ni dibangunkan di Batu 15 Sungai Semungkis. Akan dibangun dalam 2 tahun ini. Kita sedang mengumpulkan dana. Dananya dikumpul melalui satu wakaf. Yang kedua zakat. Yang ketiga sedekah ataupun amal jariah fi sabilillah. Masuklah tuan-tuan fidyah dan sebagainya yang semuanya mengikut peraturan-peraturan yang diizinkan oleh syarak. Yang ini bukan untuk keuntungan, purely non-profit making. 1 sen pun bukan. Jadi tuan-tuan, tanahnya alhamdulillah, tanahnya 4.5 ekar, harganya 1 juta. Kita dah ansur beberapa tahun kita ansur, dah habis, dan tanah itu kita nak wakafkan kepada untuk membina. Tanah itu jadi tapak membina kompleks ini. Dan atas nama tanah itu, geran tanah itu bukan nama saya, bukan nama anak saya, namanya ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Di atas tanah itulah kita wakafkan ini tuan-tuan. InsyaAllah besok dah setiap besok bangunan dan tanah diwakafkan sampai akhir zaman nanti kiamat atas nama Majlis Agama Islam Selangor. Jadi tuan-tuan jadi apa guna macam dia area mana tu? Area mana? Kawasan mana? Ulu Langat. Sungai Batu 15. Ulu Langat. Kalau daripada Pekan Kajang dalam 20 minit daripada perjalanan kereta lah daripada Pekan Kajang. So jadi tuan-tuan dan puan jadi kita bangunkan ini gunanya tuan-tuan, ini namanya Anjung Husnul Khatimah. Kita ni pendidikan hujung usia. Orang tak datang situ bukan nak duduk situ, tidak. Konsep dia lain. Dia ada 5 modul. Tiap modul tu 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dia datang, habis 3 hari dia balik, bila dia free pula dia datang lagi. Habis 3 hari dia balik, datang pula lagi. Sampailah 5 modul itu. Semuanya modul itu menjurus kepada mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Sesuailah dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi ni. Okey, untuk anak-anak pula Ustaz Alim, untuk anak-anak daripada umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, yang ada mak bapak masih hidup, kita wajibkan anak-anak datang sekali. Untuk kita latih anak-anak ni menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang solehah sajalah yang boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah sihat. Yang boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah sakit. Yang boleh mengkhidmati ibu ayah waktu ibu ayah berada di sakratul maut. Yang boleh mengkhidmati ayah dalam keadaan ibu dan ayah berada terbujur menjadi jenazah, menjadi mayat dan menguruskan jenazah. Kita hendak anak-anak kita memandikan anak-anak kita, mengkafankan anak-anak kita, menyembahyangkan, mengimamkannya pun saya dah bagi tahu anak saya. Saya tak redha orang lain jadi imam, kamu jadi imam. Saya ada anak 8 orang, tuan-tuan dan puan, 5 laki-laki dan 3 perempuan, dan mereka lah yang akan menjadi imam dan mengimamkannya insya-Allah. Dan menguruskannya, dan harta, kalau ada sedikit harta yang saya tinggalkan, saya hendak anak saya ni 1 sen pun harta saya tidak dibelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak menguntungkan saya berada di alam barzah. Jangan ada 1 sen yang menyebabkan saya terseksa di alam barzah. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya bangunkan. Untuk pengetahuan ustaz-ustaz ni, dalam dunia ni tuan-tuan boleh pergi kepada Google. Tak ada lagi yang macam ini. Pendidikan sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, sekolah masa kita bekerja ada pendidikan. In-service training namanya. Pergilah ke Harvard, pergi ke Amerika. Tapi bila dah pencen, tak ada latihan, tak ada tuan-tuan secara formal, secara informal untuk melatih manusia menjadi insan yang disayangi Allah, tak ada secara informal. Dan kebanyakannya tak datang masjid, dia datang masjid 1% saja daripada jumlah population.
Inilah tempatnya tuan-tuan insya-Allah. Dan ini seluruhnya siapa yang datang tu tak perlu bayar apa-apa. Yang miskin free of charge. Saya dan Perbadanan Wakaf ini kami bangunkan ustaz-ustaz bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor. Insya-Allah. Jadi siapa yang miskin tu kita tampung saja. Siapa yang tidak miskin, kita tidak charge apa-apa tapi ada tabung-tabung di sana nanti. Masukkanlah tabung-tabung itu kerana tuan-tuan, makannya kita tanggung, tempatnya kita tanggung, penginapannya kita tanggung, semuanya kita tanggung. Eloklah kalau dapat didermakan sikit untuk menentukan kesinambungan kepada program-program kita itu. Jadi dekat sana akhirnya saya nak sebutkan dah ada penaja-penaja. Masjid ini dalam kompleks itu ustaz ada masjid boleh menampung 1,000 orang. Kita nak pastikan tiap-tiap pagi pukul 4.30 ada qiyamul lail, sembahyang tasbihnya, sembahyang tahajudnya, sembahyang taubatnya, sembahyang hajatnya, munajatnya dan menitiskan air mata di pagi-pagi. Untuk kita lenangkan air mata sebagai jalan, air mata itu menjadi sungai untuk kita berenang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan yang sedang diusahakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan, kita menerimalah. Wakaf pun kita terima, zakat pun kita terima, amal jariah pun kita terima, sedekah pun kita terima, tuan-tuan fidyah pun kita terima. Untuk itu tuan-tuan insya-Allah. Saya harap tuan-tuan Ustaz Halim bila-bila ada kesempatan Ustaz bolehlah insya-Allah. Insya-Allah. Lebih cepat kita bangunkan insya-Allah. Pada masa yang sama kita kena bantu. Kita bantu siapa saja. Ustaz Halim baru nak buat dia punya mat hafiz, kita kena bantu dia. Ustaz Jafri dia sudah ada kompleks ini. Apa yang kita buat ni? Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jafri, terima kasih kepada Ustaz Halim Din yang datang kemari. Tadi tuan-tuan ada 3 tadi yang menunjukkan kata lepas PKP pastikan program ini, tajuk ini diteruskan lagi. Ada 3 tadi. Lepas PKP dia kata, teruskan lagi. Dia sebut InsyaAllah, insyaAllah. Buat atau tak buat, saya serahlah kepada sampai tuan-tuan. InsyaAllah. Dia kalau lokek ilmu ni pun, sifat mazmumah juga dia tuan-tuan. InsyaAllah. Ya. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan ya. Kita ucap terima kasih kepada semua, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ramadan malamnya ke-12 malam ni tuan-tuan. Allah angkat martabat kita. Allah angkat martabat kita. Saya suka sangat tadi. Kalau kita rendahkan diri, Allah tinggikan kita. Kalau kita tinggikan diri, Allah rendahkan kita. Saya nak itu saya tuan-tuan, itu saya punya tagline atau tagline tuan-tuan. Saya punya tagline dalam perjuangan saya ni tuan-tuan untuk Anyuh Husnul Khatimah ni. Tagline dia tuan-tuan, akhirat dijunjung, dunia dikelek. Itu tuan-tuan. Itu dia punya tagline dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sama.